Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat kumpul satu majlis ilmu yang mudah-mudahan menyuburkan iman. Sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sering berkata, ta'al sa'atan nu'min bi rabbina. Mari duduk sekejap dalam satu majlis yang akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Kerana iman ini sifatnya menambah dan mengurang. Andai seseorang daripada kita memiliki beras sebagai contohnya kat rumah, gula, garam, apa jua yang kita nikmati di rumah sebagai makanan itu, tiba waktu bila ia kehabisan, sebelum ia habis lagi kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Adakah dalam perkara yang namanya iman pun kita bertindak serupa ataupun tidak? Kerana dalam hadis mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabu syaribul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Dalam hadis sahih ini Nabi SAW telah bersabda, tidaklah berzina seseorang itu melainkan waktu berzina iman sudah tiada daripada dirinya, dan tidaklah mencuri seorang itu melainkan tatkala dia mencuri iman sudah tiada daripada dirinya, dan tidaklah minum arak seseorang itu melainkan tatkala dia minum arak iman sudah tiada daripada dirinya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan hadis ini, iaitulah orang yang melakukan perkara-perkara kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka iman akan keluar daripada dirinya seperti awan terapung-apung di atas kepalanya. Jadi bicara kita pada pagi ini adalah satu perkara yang penting dalam hidup, iaitulah berkaitan dengan perjalanan kita ke akhirat. Perjalanan kat dunia kita ada GPS yang tertentu untuk menyampaikan kita, tapi ke akhirat tidak ada GPS yang dapat membantu kita melainkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan baginda, disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, as-sabiqun al-awwalun, antara 10 orang yang paling awal masuk Islam, yang paling banyak jasanya untuk Islam dalam perang Tabuk sebagai contohnya. Sehingga Nabi telah bersabda kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ma dara Utsman ma fa'alahu ba'da al-yawm. Tak ada apa lagi yang akan memudaratkan Sayyidina Utsman bin Affan selepas apa yang dilakukan untuk Islam pada hari ini, iaitulah pada perang Tabuk yang dipanggil sebagai Yaumul Usrah, Sa'atil Usrah, hari yang sangat payah itu. Utsman telah pun menginfakkan untuk Islam 1000 ekor unta yang penuh dengan muatannya. Maka orang seperti Utsman ini patutnya bergembira dan lega mengetahui tentang persembahan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri dekat dengan kubur di Baqi' itu lalu menangis sehingga membasahkan janggut beliau radhiyallahu anhu warda. Lalu yang ada sekalian kelilingnya masa hairan tanya kepadanya, wahai Utsman, Amirul Mukminin, pada masa itu dia merupakan khalifah, mengapa tuan menangis? Adakah kerana takut akhirat itu dan persiapan tuan, sedangkan tuan ini punya jasa banyak untuk Islam dan dipuji oleh Rasulullah SAW? Jawapan Utsman, tidak. Bahawasanya aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sungguhnya kubur merupakan persinggahan pertama bagi setiap orang yang akan menuju ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur ini adalah tempat pertama, persinggahan pertama, destinasi pertama kita sebelum ke akhirat. Kalaulah di sini mudah, maka selepasnya lebih mudah. Tapi kalau di sini tersekat, maka lepasnya lebih payah lagi. Sayyidina Utsman menangis sehingga membasahkan janggut beliau radhiyallahu anhu warda. Itulah dia mereka yang mengerti, melihat tentang kubur.
Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Tirmizi yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, ma ra'aitu manzaran qat illa wal kabru afza' minhu. Tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang buruk, menakutkan, mengerikan, melainkan kubur itu lebih mengerikan daripadanya, lebih menakutkan daripadanya. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka wa abka hatta balat thara thumma qala ikhwani limithli hadha fa'aidu. Daripada seorang sahabat namanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bara ni merupakan seorang pemimpin di kalangan penduduk-penduduk di Madinah. Orangnya mustajab doa, orangnya bacaan Qurannya sangat indah sehingga menjemput malaikat untuk hadir seperti dalam satu hadis. Ataupun Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, barangkali berlaku kepada kedua mereka, iaitulah pada hari Jumaat itu mereka membaca surah Al-Kahfi sehingga kuda yang ada di rumah itu meronta-ronta seolah-olah ada satu menakutkannya. Maka dibiarkan, dibaca lagi surah Al-Kahfi itu, dengar lagi kuda meronta-ronta, ketakutan yang amat sangat, mungkin diserang serigala agaknya. Maka dia pun keluar tengok apa hal lah kuda ni. Dia takut nanti kuda itu meronta-ronta, runtuh rumahnya, maka anaknya mungkin diempap dinding nanti. Takut kuda yang sedang liar ni tuan-tuan, sedang buas ini. Tiba-tiba bila dia keluar, dia melihat kepulan awan naik daripada rumahnya menuju ke langit. Maka sahabat ni sama ada Al-Bara bin Azib ataupun Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma telah bertemu bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi saya baca Quran, kuda saya menjerit-jerit meronta-ronta, saya bimbang, saya pun keluar, saya tengok rupanya ada awan berkepul-kepul naik ke langit. Apa benda tu Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah malaikat yang datang untuk mendengar bacaan Quranmu. Kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis sahih riwayat Muslim ini, kalau seseorang punya iman macam para sahabat dan suara kemerduan ketika membaca Al-Quran, juga akan menjemput malaikat mengikut kepada kadar iman masing-masing. Ada orang yang imannya kuat, kukuh, dia dapat lihat. Ada orang yang imannya biasa-biasa, dia tak dapat lihat tapi dapat rasa. Jadi Usaid bin Khudair ini pernah duduk dekat dengan kubur, lalu beliau menangis sehingga mengalir matanya kena ke bumi. Maka sekalian yang ada di situ, anak-anak muridnya bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apa sebab gerangan tuan menangis? Maka jawapan beliau, aku pernah melihat Rasulullah melihat kubur seperti ini, maka bersiap-siaplah kamu untuk masuk padanya. Kalau kita kat dunia tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pergilah ke mana-mana tempat sekalipun, ke kawasan-kawasan pedalaman di Afrika, ada orang yang punya kesempatan untuk pergi melihat haiwan di sana, bagaimana singa makan, bagaimana bunyi dia menggigit tulang. Yalah, pergi ke mana-mana tempat dan dunia untuk menyaksikan suasana. Dengan kemampuan yang ada, mungkin ia menjemput dalam diri kita rasa kagum, rasa hebat pada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, untuk melihat keajaiban ciptaan Allah. Mudah-mudahan bangkitkan iman dalam diri. Ada orang pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk melihat haiwan yang ada, burungnya, berapa spesies yang ada. Tuan-tuan, kita boleh cari dalam Google ke mana tempat kita nak pergi, apa persiapan yang kita kena buat, siapa yang kita akan gunakan transport kita, siapa boleh teman kita, boleh, tak ada masalah. Tapi ke akhirat ni tuan-tuan, perjalanan ke akhirat dan kubur ni, tiada siapa pun yang akan menemani kita. Kerana itu dalam hadis yang telah kita bentangkan pada bulan lalu, yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid, yang ikut si mati itu tiga perkara, yang tinggal cuma satu, dua lagi akan pulang. Apakah yang ikut jenazah? Keluarganya, hartanya dan amalannya. Keluarganya dan juga hartanya akan pergi meninggalkannya, yang tinggal cuma amalannya sahaja. Maka persiapan ke sini kita mesti dengar luahan penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menceritakan siapakah yang mula-mula gali kubur ya? Siapa yang mula-mula gali kubur? Itu dalam peristiwa yang kita baca surah Al-Ma'idah, bila berlaku perselisihan di antara dua orang putera Nabi Adam itu, Qabil dan Habil. Qabil telah membunuh Habil, adiknya, dengan kejam, dan dia pun merasa cemas dan takut dan malu, kecewa pada sifatnya.
pada peringkat awal. Lalu Allah menceritakan, ya wailata ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil yang membunuh adiknya Habil itu kemudian melihat-lihat keliling, bagaimana nak buat, dah pasal darah pula ni, pasal keluar merah daripada kepalanya, padahal dia yang pukul orang itu dengan batu. Dia pun terfikir, bagaimana nak buat ni, tak pernah ada kematian sebelum itu, tuan-tuan. Lalu Allah SWT pun mengilhamkan kepadanya, tampillah 2 ekor gagak berbunuh-bunuhan dan seekor daripada mati. Maka yang hidup itu telah pun menggali kubur lubang untuk dikebumikan, dimasukkan kawannya itu yang dibunuhnya ke dalam lubang tersebut. Lalu Qabil ini pun melihat dan merasa malu di atas kebodohannya. Dia bukan malu dan bukan kesal, bukan kecewa di atas buatannya, tapi dia malu kerana kebodohannya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Itu sebab taubat orang seperti Qabil ini tidak diterima oleh Allah, kerana dia bukan rasa kesal. Taubat ni disertai dengan perasaan kesal atas perbuatan kita, dosa kita, tapi dia tidak, bukan dia kesal kerana perbuatannya, tapi dia kesal kerana kebodohannya. Kenapa tak mampu fikir macam gagak ini? Maka para ulama berkata, inilah ni makhluk pertama yang menggali kubur, menunjukkan kepada manusia bagaimana menyemadikan jasad yang telah mati. Tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, kata Ibnu Abbas, walau kanat nadamatuhu ala qatlihi lakanatin nadamatu taubatan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini, kalaulah Qabil menangisi perbuatannya di atas rasa kesal dan juga taubat kepada Allah kerana perbuatan maksiat dilakukan, iaitu membunuh adiknya sendiri, maka tentu Allah menganggapnya sebagai taubat. Tetapi bukan begitu. Dia merasa kesal di atas kejahilannya, kebodohannya, tidak dapat menguruskan jenazah adik itu, maka ini bukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila manusia masuk saja ke dalam kubur, seperti disebut dalam hadis-hadis sahih, maka pergilah sekalian yang hadir itu beberapa langkah, maka dia mendengar bunyi tapak kaki orang meninggalkan perkuburan itu. Tiba-tiba akan datanglah 2 orang malaikat yang sangat mengerikan keadaannya, Munkar Nakir, datang mendudukkannya dalam kubur itu, dan pada masa itu tiada siapa lagi dapat membantu. Maka malaikat ini akan bertanya kepadanya soalan-soalan yang semua kita tahu. Soalan ini dah bocor lama, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, tapi persiapan untuk menghadapinya bukan menghafal. Ada orang berkata nak boleh jawab soalan kubur ni kena belajar bahasa Arab. Menarik juga jawapan ni, tapi orang Arab macam Abu Jahal, Abu Lahab pun ramai juga, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Sebenarnya yang menjawab segala persoalan yang ditimbulkan itu bukan diri kita, amalan kita, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kalau rajin baca surah Al-Mulk sebelum tidur setiap malam, maka surah itu akan menjadi protector kepada kita dalam kubur nanti, berhujah dengan para malaikat, jadi lawyer kepada kita, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Begitu juga ada surah-surah yang lain yang akan beri syafaat kepada si mati. Nabi SAW sebagai contoh tidak pernah meninggalkan bacaan surah Sajdah setiap malam sebelum tidur. Ya, banyak masjid pada hari ini telah pun menyediakan bacaan ni siap 5 minit lagi bagi kepada jemaah sebelum balik membaca sama. Baguslah tuan-tuan, moga ia membawa kita, mengajak kita, kerana manusia ni perlu kepada satu semangat melakukannya secara beramai-ramai. Tidak ada masalah padanya, mudah-mudahan dapat, bagi belum hafaz dapat hafaz, kerana dalam hadis mengatakan inilah yang akan menjadi pelindung kepada kita ketika malaikat bertanya dalam kubur nanti. Wa fi sahih Muslim an-Nabi Hiyaj al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ala ab'athuka ala ma ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tada' timsalan illa tamasta wala qabran musharrafan illa sawaita. Dalam hadis ini Nabi SAW telah mempesan kepada Sayyidina Ali ketika diutuskan untuk jadi ambassador, jadi duta dalam satu perjalanan, supaya jangan biarkan ada patung yang ditegakkan, wahai Ali, dan jangan ada kubur yang ditinggikan. Tinggikan dalam arti kata di sini nak dipuja seperti kubur orang kafir yang diperindahkan semacam, letak padanya batu-batu yang mahal. Dalam Islam tidaklah digalakkan seperti itu, melainkan kalau orang ini merupakan orang yang mungkin punya kedudukan, raja sebagai contohnya, orang-orang alim yang saleh, ada pendapat mengatakan seperti yang difatwakan termasuk
daripada Jabatan Mufti Terengganu sebagai contohnya. Kalau kubur itu kubur orang saleh yang dibimbangi akan datang orang buat keramat padanya, mungkin dia pagar. Setengah-setengah tempat kita pergi kadang-kadang orang letak pulut kuning pun ada, mungkin bukan orang Islam agaknya. Meletakkan pisang, meletakkan macam-macam benda. Kan baik kalau pisang tu bagi orang kat masjid makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walau bagaimanapun secara dasarnya, asasnya tidaklah digalakkan kubur itu untuk dicantikkan, dimewahkan. Macam kita pun alhamdulillah negara kita ada Rawdatus Sakinah, kubur yang menjadi model kepada banyak tempat lain. Setakat seperti itu alhamdulillah, syukur, cantik. Dapatlah keluarganya datang sekali-sekala untuk berziarah, galakan untuk pergi menziarahi kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakirukum bil akhirah, kata Nabi SAW. Dahulu aku pernah menghalang kamu, melarang kamu daripada menziarahi kubur, tapi sekarang Allah membenarkannya, pergilah ziarah kubur kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Seorang tokoh korporat yang pernah meninggal, yang telah pun meninggal dunia sebelum ni, perniagaannya besar, ketika meninggal dunia pun meninggalkan aset yang banyak. Orang saleh. Perkara ini diceritakan oleh seorang tuan guru pada saya, almarhum Datuk Dr. Harundin, bahawa tokoh korporat ni banyak hartanya. Tiap-tiap hari Jumaat dia akan panggil semua manager-manager dia, mari ikut aku mari sini. Bawa ke mana tuan-tuan? Bawa pergi kubur. Ni besok jalan akhir kita, tahu. Kau terlibat dengan rasuah, besok tempat kau jawab besok ke akhirat. Kau terlibat dengan benda-benda haram, besok kau siap kau sini, besok kau tahu macam mana kau nak jawab. Aku pun tak ada jawapan, tahu. Ya, tuan-tuan ni boleh. Tiap hari Jumaat dibawa manager-manager ini, perniagaan semua akan tinggal. Yang kau bawa masuk dalam semua amal saleh, tahu, bukan kereta kau, bukan harta kau, bukan apa. Allahu akbar, ribatnya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas pada sisi. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita nampak kubur itu sama saja, tetapi penghuninya berbeza-beza. Itu sebab disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, bahawa harus apabila seseorang itu merasai sakit ataupun sebelum sakit, supaya berpesan kepada waris yang tinggal agar dikebumikan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bersama dengan orang-orang saleh, keluarganya, peruntukkan siap-siap. Saya penghulu kampung, saya minta kalau mati tanamkan sebelah Tuan Mufti ni sebagai contoh. Harus buat wasiat seperti itu tuan-tuan. Dan sunat bagi orang, bukannya wajib, sunat bagi orang yang tinggal melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kerana ini pernah berlaku pada zaman Musa AS. Nabi Allah yang terkemuka itu pun pernah berwasiat supaya dikebumikan di tempat yang tanahnya warna merah di satu tempat. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita lihat kata penyair yang terkemuka Abu Al-Atahiyah, ya ayyuhar rajulul muthaqqilu nafsahu, wahai orang yang memberatkan dirinya dengan banan-banan dunia, sungguhnya orang yang innal mukhifa la ahsanu hala, orang yang bersederhana itu akan mudah pulangnya. Kerana kata Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dunia ini seperti digambarkan, yang halal itu dihisab, yang haram itu diazab, kata beliau. Sama ada kata-kata Samurah ataupun kata-kata seorang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, iaitu dunia ini benda yang halalnya akan dikira dan benda yang haramnya akan diazab. Itu sebab sahabat yang mulia seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Abu Zar Al-Ghifari, itu juga Bilal bin Rabah, itu juga Huzaifah bin Al-Yaman, ramai di kalangan sahabat-sahabat ni yang pilih untuk hidup sederhana. Sederhana dalam arti kata bukan sederhana lepas tu minta-minta pada orang, bukan, tapi sederhana maknanya dia sukat hidupnya. Apa keperluan yang sebenar, ya? Rumah, kereta, pekerjaan, mungkin sedikit wang untuk ditinggalkan kepada anak-anak, dan kemudian apa benda yang perlu lagi, ya? Selain daripada itu, habis semuanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Ini itu disebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang
Bijak itu adalah orang sentiasa buat sukatan pada dirinya, buat muhasabah dirinya, cek dirinya. Muhasabah tentang perkataan hisab. Muhasabah ni macam accounts, tuan-tuan. Accounting. Matematik lain daripada account, bukan? Kalau kita buat matematik 1 + 1 2, tapi accounts ni lain. Begitu juga akaun akhirat kita kena macam tu. Aku kalau buat benda ni, datang sembahyang Jumaat awal waktu macam ni gandaan dia. Datang lambat sikit kurang. Lambat lagi kurang. Macam mana kiraan di sisi Allah? So kena datang yang paling awal. Waktu yang paling Allah suka untuk lihat aku, waktu sekian-sekian. Aku kena bangun. Macam mana pun aku kena bangun. Apa yang menghalang aku untuk bangun? Aku tidur lambat, aku buat maksiat, aku makan banyak. Maka semua benda itu kena di stopkan. Kena buat perkiraan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka sahabat-sahabat yang mulia seperti contohnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hidupnya bergelumang dengan mencari ilmu. Daripada kecil dia berfikir macam Nabi Ibrahim AS melihat, apa asal pula kena sembah api ya? Tanya pada bapaknya. Bapaknya kata, kau cakap soalan lagi aku rejam kau dengan batu nanti. Kerana bapaknya tak boleh jawab. Bapaknya antara orang yang penting yang membuat api sembahan orang-orang Majusi di Parsi, di Iran. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu akhirnya telah melarikan diri, mencari tempat untuk ibadah, jumpa dengan seorang padri beriman kepada agama Nabi Isa sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya padri itu sakit, padri itu tua nak mati, beritahu padanya, Salman, anakku, aku akan mati, pergilah engkau ke tempat sekian-sekian nak. Pergi pula ke Syam, di Syam, Syria, belajar. Dan padri yang dia pelajari itu dilihat, depan orang muka yang baik lagi, belakang dia kumpul harta, penuh harta di bawah gereja itu disimpannya. Maka pada hari mati yang padri tersebut, orang semua bersedih, takziah. Salman berkata, sungguhnya padri ini bukannya baik seperti sangkaan kamu, sebenarnya dikumpul banyak harta. Orang yang tidak tahu, orang tak percaya, tengok di bawah gereja itu penuh dengan harta, emas, perak, sebagainya. Maka dibalingnya kubur padri ini. Salman meneruskan pergi mengaji lagi, mengaji sehingga akhirnya satu hari dia nak pergi satu tempat, telah ditangkap, telah pun dijual sebagai hamba, padahal dia orang merdeka. Dan jatuhlah dia ke tangan seorang Yahudi yang memiliki kebun kurma besar di Madinah. Satu hari ketika sedang manjat pokok kurma ini, menurunkan buah kurma, dia mendengar tuan kurmanya bersembang dengan sepupunya di sebelah, jirannya, yang juga merupakan pekebun kurma. Aku dengar ada seorang datang dari Mekah mengaku menjadi Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Salman pun turun, melompat daripada pokok kurma tu, bertanya kepada tuannya, bertanya kepada sepupu tuannya. Dia pun kena pelempang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa hal kamu menyebut kamu hamba naik atas pokok ni? Kerja macam biasa. Apa sahaja kamu menyebut? Tanya pula. Ni soalan orang. Bos-bos apa pula kamu kena mana? Salman mendengar penuh cermat dan akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah memberikan kepadanya kemerdekaan. Rasulullah minta para sahabat kumpulkan emas. Dengan emas itu dia menebus dirinya, menanam pokok kurma di tanah yang gersang milik Yahudi itu, yang memberitahu kepadanya, kalau engkau dapat tanam pokok kurma sebanyak ini, wahai Salman, kau merdeka. Padahal memang kebun kawasan itu gersang, tapi Nabi SAW dengan mukjizat baginda SAW menanam pokok kurma, tumbuh, mengetahui bahawa tempat itu kelak akan jatuh ke tangan orang Islam bila Yahudi ditewaskan. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Salman belajar banyak, ilmunya banyak. Pada hari beliau berkahwin, maka isterinya dihiaskan secantik-cantik oleh orang-orang Arab. Salman berkahwin di Madinah dengan seorang daripada Ansariyah. Maka mereka menghiaskan wanita ni, ialah pada malam pengantin. Salman pun datang berkata kepadanya, Allahu Akbar, wahai isteriku, aku tak perlulah cantik seperti ini. Ya, setakat ni ada, hidup kita sederhana, tak payahlah pinjam-pinjam barang orang, emas dan sebagainya. Aku tahu kita hidup miskin, cukup sederhana. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka memilih untuk hidup serba sederhana. Ada sahabat-sahabat yang bertindak demikian. Tak menafikan ada yang kaya pun ramai sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita mengatakan bahawa sahabat-sahabat majoritinya merupakan miskin, itu tidak betul. Kata Syekh Abdullah Al-Katani dalam kitabnya Taratib Al-Idariyah, ramai para sahabat, tamanya 10 daripada ahli syurga ini, memang 80% daripada mereka merupakan teknokrat, merupakan usahawan-usahawan yang berjaya untuk beri infak kepada Islam. Tuan-tuan, ini pilihan masing-masing, tapi menyedari perjalanan ke akhirat ni menyebabkan ramai di kalangan mereka ini bimbang. Andai dalam pengumpulan harta itu ada benda-benda yang tak dijawab nanti di sisi Allah SWT. Ya,
Maka dikatakan oleh Imam Qurtubi, ya haza aina allazi jama'tahu min al-amwal wa 'adatahu lisyada'il wal ahwal laqad asbahta kafuka minhu indal mauti khaliyatan safra wa badalta min ba'di ghinaka wa 'izzika dhulan wa faqran. Wahai orang yang hidup yang mengumpulkan bagai-bagai harta, ketahuilah olehmu, nanti ketika kamu mati, nanti tangan kamu kosong, tangan kamu tidak ada apa-apa yang kamu bawa pulang. Allah akan gantikan kamu dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Tahu tak kamu tentang perjalanan itu? Fa kaifa asbahta ya rahina auzarihi wa ya man suliba min ahlihi wa diyarihi. Adakah kamu ini tahu kamu akan jadi tebusan terhadap segala beban kerja yang kamu lakukan ketika di dunia dahulu? Semuanya akan ditanya Allah SWT. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmi fima fa'ala bi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dalam hadis sahih ini Nabi SAW sabda, tahu tak kamu, tak berganjak kaki kamu di hadapan Allah kelak melainkan kamu dapat jawab 4 soalan. 4 soalannya semua orang akan jawab depan Allah tanpa laisa bainaka wa bainahu turjuman. Tak ada seorang pun jadi orang tengah membantu kamu untuk jawab. Kat dunia ada apa perkara ada orang tengah. Kita ada PA, ada orang ada lawyer sendiri, boleh jawab. Oh, minta maaf saya tak jawab ni lawyer saya akan jawab. Akhirat tak boleh tuan-tuan. Akhirat kita sendiri kena jawab. Tunggulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Orang beriman menunggu untuk jawapan itu seumpama dia menunggu di antara semayang kepada semayang yang lain. Menunggu daripada azan sampai iqamat. Tadi subuh berapa lama? Azan 6.11, semayang 6.20 lebih kurang. Maka begitulah orang beriman menanti bahagiannya untuk ditanya oleh Allah sependek itu. Tetapi bagi si kafir, si munafik, si fasik, dia akan rasa bila nak habis ni, bila nak selesai ni. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita tunggu giliran di bank ke, rasa lambat boleh balik, tunggu kejap lagi datang pula. Tak, akhirat tak, kau tunggulah situ. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apabila seorang dimasukkan dalam kubur dan ditanya kepadanya soalan-soalan, dia dapat jawab, maka kata malaikat itu kepadanya, duduklah kamu, akan dibukakan untuk kamu syurga ini seluas mata memandang. Ya, kamu tidak akan ditanya lagi, duduk rehat kat sini. Allahu Akbar. Walaupun kubur itu kita nampak hanyalah tanah liat, tanah yang hitam, berbau, datang hujan, bayangkan dalamnya bagai jenis ulat akan duduk. Bayangkan satu jenazah itu dibuka semula, selepas berapa waktu dikebumikan akan jadi tinggal tulang belulang sahaja. Tetapi untuk orang beriman, kubur itu akan digantikan Allah menjadi sewangi-wangi tempat, seharum-harum tempat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Manakala bagi orang yang kafir, yang fasik, yang munafik, maka kubur itu akan menghimpitnya sampai ke hari kiamat. Dia dibalun oleh malaikat di situ, tuan-tuan dimuliakan Allah, sampai ke hari kiamat. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Allah cerita ya bahawa api itu dinyalakan untuknya pagi, petang, siang, malam. Dan bila berlakunya kiamat, maka Allah berseru, malaikat berseru, masukkanlah Fir'aun dan segala penyokong-penyokongnya dalam azab yang menyala-nyala. Tapi orang beriman ketika dia dapat jawab saja kubur itu akan meluas untuknya. Memang inna lil qabri dhaghtah, kubur itu mempunyai himpitan. Tapi himpitan yang dimaksudkan Nabi SAW, kalaulah seorang itu selamat, lanaja minhu sa'at. Kalaulah kubur itu tidak memiliki himpitan, Allah akan kecualikan golongan tertentu daripada mengalami himpitan itu, maka tentulah yang akan selamat, yang pertama sekali akan selamat, kata Rasulullah SAW, adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Siapakah Sa'ad bin Mu'az? Kenapa sampai Nabi begitu memuliakannya, sampai namanya disebut begitu? Ya, memang Sa'ad bin Mu'az seorang yang sangat mulia. Dia adalah seorang pemimpin di kalangan penduduk Madinah sebelum Islam. Tinggi orangnya, segak, putih kulitnya, hebat, kata-katanya fasih. Kalau dia bercakap semua orang akan dengar. Lahu qaulun masmu', muta' fi qaumihi, seorang yang sangat disayangi, diikuti.
Satu hari bila Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk menjadi muallim, murabbi, maka Sa'ad bin Mu'az ini menolak berjumpa dengannya kerana dia telah dengar daripada Abu Jahal, Abu Lahab ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah pada zaman jahiliah itu, jangan dengar ini orang, nanti kalau kau dengar kau akan disihir olehnya, kata-katanya sangat hebat, maka kau jangan dengar. Maka Sa'ad bin Mu'az buat kesimpulan yang salah peringkat awal itu, bahawa dia tidak mahu dengar Rasulullah SAW. Dia tak mahu dengar siapa yang berkaitan dengan Rasulullah. Satu hari Mus'ab yang datang ke Madinah telah mengislamkan ramai penduduk Madinah, Sa'ad belum masuk Islam. Maka Mus'ab pun memujuk untuk bertemu dengan orang besar ini, orang mulia ini dalam kaumnya. Kita kalau jumpa orang penting-penting, kena hormat waktu dia, minta izin daripada orang kelilingnya, cari peluang, bagi benda yang dia suka, barulah senang nak bercakap, kan tuan-tuan. Mus'ab juga telah melakukan perkara yang sama. Mus'ab adalah seorang yang hebat juga, anak muda yang tampan, yang hebat, mulia, keluarganya mulia. Mus'ab telah terkorban syahid dalam perang Uhud, untuk mengetahui tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az lambat selepas itu masuk perang Ahzab, perang Khandaq, ya. Maka Mus'ab bin Umair minta untuk bertemu dengannya, berkata dengannya, ketika bertemu umpama buku dengan ruas itu, dua-dua hebat. Maka Mus'ab berkata kepada Sa'ad, wahai pemimpin penduduk Madinah, menghormati engkau yang sangat menghargai engkau, aku mengetahui engkau seorang yang sangat mulia, hebat, disayangi, semua sifat-sifat baik ada padamu, dan kau orang bijak. Apa salahnya kalau engkau mendengar aku bercerita dahulu? Kalau cerita aku betul, kau ambil. Kalau cerita aku tak betul, kau buang. Engkau orang bijak. Maka Sa'ad bin Mu'az kata, ya betul juga, baik, cerita pada aku. Maka Mus'ab pun bercerita tentang Islam. Apa itu Islam? Siapa itu Rasulullah? Apa itu tanggungjawab dalam Islam? Maka Sa'ad bin Mu'az berkata, ya Allah, semuanya bagus-bagus, baik-baik, dan semua aku telah buat. Berzina aku tidak buat, mencuri harta orang aku tidak buat, menganiaya orang aku tidak buat, minum arak aku tidak buat. Apa lagi? Semuanya aku dah amalkan. Kalau begitu, marilah masuk Islam. Maka Sa'ad bin Mu'az mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dia balik kepada kabilahnya, kalangan mereka telah masuk Islam, menyusup, menyembunyikan daripadanya kerana takut pada beliau, hormat pada beliau. Maka dia balik kepada kabilahnya, berkata, wahai sekalian kabilahku, tahu tak kamu siapa aku? Mereka jawab, ya, kamu pemimpin kami, kamu dihormati, disayangi, apa saja yang kau suruh kami buat. Mulai hari ini hubungan aku dengan kamu putus. Maka ayah ibunya, isinya terkejut. Kenapa? Aku sudah masuk Islam. Mereka bertakbir, ramai mereka dah masuk Islam. Mereka Sa'ad pun tidak tahu. Yang belum masuk Islam pada itu, tak ada satu rumah pun di kalangan kabilahnya melainkan masuk Islam, kerana meyakini kehebatan Sa'ad bin Mu'az ini, tuan-tuan. Kepimpinannya, kehebatannya, kemuliaannya, semua masuk Islam. Maka Sa'ad bin Mu'az ini punya jasa banyak untuk Islam. Setengah pendapat mengatakan beliaulah yang berkata ketika Rasulullah SAW nak pergi perang, wahai Rasulullah. Ada setengah mengatakan bukan beliau, setengah mengatakan itu Miqdad punya kata-kata, setengah mengatakan beliau. Apakah kata-kata yang sangat disayangi Rasulullah itu? Wahai Rasulullah, la naqulu kama yaqulu banu Israil, izhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Kami tidak akan kata kepadamu wahai Rasulullah, sebagaimana berkata Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kamu berdua berjuang menghadapi musuh itu, kami duduk sini tunggu kemenangan datang. Nanti kalau dah menang, kami datang. Itu sikap Yahudi, tuan-tuan, penakut. Sampai ke hari ini, pergilah kamu wahai Musa dan Harun berjuang, Allah ada, Allah akan kuat, kami duduk sini tunggu, nanti menang beritahu. Kami berkata kepadamu wahai Rasulullah, izhab anta wa rabbuka faqatilah, inna ma'akuma muqatilun. Pergilah Tuhan wahai Muhammad SAW bersama dengan Allah untuk berjuang, kami akan ikut bersama-sama. Tuhan masuk lautan api sekalipun kami akan ikut.
Ya, sama ada kata-kata ini kata-kata Miqdad ataupun kata-kata Sa'ad, tapi menyebabkan Nabi gembira sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az ini tuan-tuan, banyak jasanya untuk Islam. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, dan lepas perang Khandaq itu beliau mengalami luka yang parah, dan Nabi SAW oleh kerana terlalu sayang kepadanya berkata, buatkan satu sudut untuknya dalam Masjid Nabawi ini, dekat Masjid Nabawi ini, aku nak pergi tengok dia waktu ke waktu, pastikan kesihatannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan itulah hospital yang pertama dalam sejarah kemanusiaan, tuan-tuan. Itu hospital. Nabi telah menetapkan Rufaidah sebagai contohnya, seorang wanita Ansariah, untuk merawatnya, jadi doktor rawat dia. Nabi pergi tengok masa ke masa, macam mana kita. Sa'ad bin Mu'az ini telah berdoa meminta kepada Allah, wahai Tuhan, kalau ini merupakan peperangan terakhir kami menentang orang-orang Arab, matikan aku selepasnya. Dan memang betul Allah mematikannya selepas perang Ahzab itu, perang Khandaq, dan itu merupakan perang yang paling besar di kalangan Nabi dengan orang-orang Arab. Selepas itu semua orang masuk Islam, tinggal sikit-sikit saja. Maka pada hari wafatnya Sa'ad bin Mu'az, lelaki yang handsome, yang segak, yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya SAW ini, Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, Nabi pergi mengiringi jenazahnya, dan Nabi berpijak di atas jari-jari kaki baginda SAW, seolah-olah mengelakkan terpijak benda-benda yang tertentu. Umpama kita berjalan di tempat yang banyak kaca, barangkali begitulah gaya kita berjalan, takut terpijak. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan berjalan seperti ini? Jawab Rasulullah, banyaknya malaikat datang mengiringi jenazahnya, terlalu ramai. Dan Nabi bersabda, attatis sama'u, sampai langit pun bergetar. Bergetar Arsyur Rahman, arasy Allah setelah bergetar dengan matinya orang yang mulia macam Sa'ad bin Mu'az ini. Dan Nabi telah bersabda, demi Allah, sapu tangan yang Mu'az nikmati di akhirat itu, di alam kubur itu, lebih hebat daripada dunia dan seisi kandungnya. Sa'ad bin Mu'az ini ketika wafat, Nabi telah bersabda, orang mulia macam Sa'ad yang malaikat pun turun berbondong-bondong mengiringi jenazahnya, dan arasy Rahman pun bergegar kerana kematiannya itu. Kerana nak menceritakan penghormatan dan kemuliaan terhadap perginya seorang manusia yang sangat wibawa dalam Islam macam beliau, Sa'ad bin Mu'az ini. Walaupun demikian, Sa'ad juga dihimpit oleh kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata para ulama kepada sabda Nabi ini, iaitulah himpitan kubur terhadap orang saleh macam Sa'ad adalah seumpama pelukan seorang ibu pada anak yang lama tidak ditemuinya. Ya, kita pergi musafir jauh, balik pulang ibu peluk kita, Allah nak rindu ibu kat kau, sebagai contohnya. Maka demikianlah orang-orang saleh ini, kubur menghimpitnya, tetapi kubur punya himpitan itu himpitan manja, sayang, rindu, kerana kubur itu merupakan, tanah itu merupakan ibu kita sebenarnya. Kita dicipta dari kubur, kita cipta dari tanah. Maka orang yang saleh ini dihimpit, tapi himpitannya himpitan lembut, penuh kasih sayang. Tetapi bagi si kafir, munafik, fasik, ahli maksiat, maka kubur itu akan menghimpitnya sampai berceragah tulang rusuk kanan dan juga kirinya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, begitulah seperti yang disebut dalam banyak hadis menceritakan tentang kematian yang pasti kita akan melaluinya. Wa ruya an Muhammad al-Qurashi annahu qala sami'tu shaykhana yaqul ayuhan nas inni lakum nasihun wa alaikum syafiqun fa'malu fi dhulmati al-laili li dhulmati al-qabri wa sumu fil harri qabla yaumin nusyuri wa hujju yuhattu ankum azaimul umuri wa tasaddaqu makhafata yaumun asiri. Berkata seorang tabi'i Muhammad Qurashi, berkata, aku mendengar pesan daripada guruku, wahai sekalian manusia, dengar nasihat ini baik-baik, kerana aku sayangkan kamu, bangunlah pada kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan kubur. Kubur yang akan kita duduk itu tuan-tuan, kegelapan malamnya, kegelapan tanahnya, ya, kegelapan liang lahatnya. Maka bangunlah
untuk waktu malam ketika gelap berjumpa dengan Allah untuk mendapat nur dalam kubur nanti. Dan puasalah kamu pada hari yang panas untuk perjalanan kamu ke akhirat sebelum kamu masuk kepada mahsyar nanti. Dan tunaikanlah haji, maka akan digugurkan daripada kamu segala dosa-dosa besar yang kamu lakukan. Dan bersedekahlah dengan apa yang ada, yang mengikut kemampuan kamu, kerana ingatlah di akhirat itu tidak ada peluang lagi untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah sedekah pada hari ini. Wa kana Yazid al-Qashi yaqul fi kalamihi ayyuhal maqbur fi hufratihi al-mutakhalli fi al-qabri bi wahdatihi al-musta'nisu bi batni al-ardi bi a'malihi laita sya'ri bi ayyi a'malika istabsharta wa bi ayyi hawalika irtabatta summa yabki hatta yubillu hatta yabulu imamatahu wa yaqul istabshir wallahi bi a'malihi salihah واغتبت والله بإخوانه المعاونين له في طاعة الله وكان إذا نظر في القبر صرخ كما يصرخ الثور وسيأتي في أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه وما فيه من الموعظة إن شاء الله. Yazid al-Qashi berkata, wahai orang yang akan dikebumikan dalam kuburnya dan akan tinggal berdiam seorang diri dalam kegelapan itu, dan akan duduk dalam bawah perut bumi itu dengan amalan-amalannya, pada ketika itu dia merasa kemanisan keseronokan kerana amal-amalnya itu yang menemaninya. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan, bayangkan kalau sakit, suami kalau sakit duduk ke hospital, datang isteri teman, buat air, jaga, bercakap. Allah, baiklah isteri tuan-tuan ni, banyak jasanya pada kita kan. Pernah diceritakan kata-kata ini oleh Imam Mujairami, seorang ulama dalam mazhab fiqh Syafi'i terkemuka, walaupun cerita ni dinafikan oleh para ulama hadis. Sayyidina Umar, salah seorang isterinya bernama Ummu Kalthum. Ummu Kalthum ni cucu Rasulullah tuan-tuan, iaitu anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau tanyakan soalan ni kepada orang Syiah, orang Syiah akan bungkam. Mereka benci sangat pada Sayyidina Umar. Tanya kepada dia, kalaulah Sayyidina Ali benci dengan Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Ali kahwinkan Sayyidina Umar dengan puteri dia yang tercinta, puteri bongsunya yang bernama Ummu Kalthum itu? Orang Syiah takkan boleh nafikan perkara ni. Dia takkan boleh jawab tuan. Takkanlah Sayyidina Ali benci sangat pada Sayyidina Umar, lepas tu kahwin dengan pula puteri dia bongsu pula tu dengan musuh ketatnya, kalau itu yang kamu katakan. Orang Syiah tak boleh jawab soalan ni tuan-tuan. Hanya orang yang tak waras saja akan kahwinkan anaknya dengan orang yang dibencinya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengahwinkan putrinya Ummu Kalthum itu dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada usia Sayyidina Umar sudah 50 tahun lebih, dan Ummu Kalthum ni usianya 10 tahun. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Ummu Kalthum ni banyaklah sejarahnya bersama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali berkata kepada putrinya, wahai putriku, kau berkahwin dengan lelaki terbaik selepas Rasulullah, selepas Abu Bakar, inilah orangnya. Lelaki terbaik selepas Abu Bakar, inilah orangnya, kahwinlah dengan dia. Ummu Kalthum ni kemudian bila Sayyidina Umar wafat, dia berkahwin lain ya, kerana dia masih muda lagi. Maka Ummu Kalthum radhiyallahu anha berkahwin dengan Sayyidina Umar. Dia mengidam pada waktu dia mengandung, maka minta kepada Sayyidina Umar suaminya untuk membelikan padanya kek, macam kita kek lah tuan-tuan, halwa. Sampai jadi satu syair yang dibuat oleh para ulama, yauma ishtakat zawjuha al-halwa faqala laha anna li thamanul halwa fa ashriha. Pada hari isterinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, belikan aku kek. Maka jawapan suaminya, manalah aku, abang ada duit sayang untuk belikan kek? Tak ada duit. Sayyidina Umar punya duit cukup makan saja tuan-tuan. Ketika menerima daripada Baitul Mal, dia bagi sukatan yang tepat pada keperluannya, bakinya kembalikan kepada Baitul Mal. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, maka isinya dapat duit, simpan, kumpul. Adalah peluang akhirnya terkumpul sejumlah, pergi beli, minta suaminya, bang tolong belikan kek. Sayyidina Umar kata, Masya Allah, maknanya aku bagi kau ada lebih. Ambil, balik pada Baitul Mal. Yauma ishtakat zawjuha al-halwa faqala laha anna li thamanul halwa fa ashriha. Tuan, banyaklah kisahnya. Sayyidina Umar pergi pada waktu malam, melihat keadaan rakyat yang susah, melihat orang pada waktu kegelapan malam. Ya, tiap malam buat, bukan musim banjir je, tiap malam pergi buat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akhirnya melihat
Ada satu tempat yang nyala api dan melihat seorang lelaki yang stranger, kamu datang sini apa? Kata saya dah datang ni pindah, bawa isteri kat dalam tengah menunggu waktu untuk melahirkan anak. Allahu Akbar. Ada orang bantu tak? Tak ada. Nanti tunggu balik ke rumah. Dipanggil isterinya Ummu Kalsum, cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali, anak Fatimah itu untuk datang. Jadi bidan pada malam itu. Mereka tidak tahu itu Sayyidina Umar dengan isterinya, mereka tidak tahu. Tak kala baby dilahirkan, maka perempuan ini, Ummu Kalsum ini, isterinya terpanggil, Amirul Mukminin, baby dah lahir. Barulah lelaki tahu Allah ini Amirul Mukminin, Sayyidina Umar. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Tapi pada ini kalau nak buat satu, kena pacak kamera lah 5, 6, 7, ambil gambar dulu. Di bawah nampak tak, nanti orang kata tak buat kerja. Ni masalah lah tuan-tuan ya. Bulan sepanjang nanti orang marah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu begitu. Sayyidina Umar bercakap pada isinya ketika pujuk untuk sambut baby itu, marilah kita buat satu amalan di syurga, nak kita bantu orang. Saya kata, apa bang? Benda baik, sangat baik, peluang tak selalu berlaku. Apa dia? Mari jom, aku tunjukkan kau. Apa? Sambut baby. Isteri, Perdana Menteri, Presiden negara yang paling berkuasa pada masa itu sambut baby tanpa ajak orang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka. Sayyidina Umar biasa hidup ini ada tegang, ada gembira, biasalah. Hujan panas dan hidup ni biasalah tuan-tuan. Sayyidina Umar pernah dimarahi oleh isteri ini, dan cerita ini tidak mengurangkan sedikit pun daripada kemuliaan Sayyidina Umar sebenarnya. Sayyidina Umar didatangi oleh seorang minta bantuan untuk bertanya, untuk dapat kaunseling tentang isu keluarga. Dia nak bercerita pada Sayyidina Umar, isterinya dulu masa mula-mula kahwin langsing, kurus, bila lepas kahwin ada ni macam yalah tuan, hati senang sebagainya. Lepas tu masa belum kahwin cakapnya lembut, bila lepas kahwin dah dapat anak cakapnya kasar. Banyak aduan dia nak buat pada Sayyidina Umar. Rumah Sayyidina Umar ni kat depan ada bangku. Kata Imam Bujairani, ini bukan cerita hadis tuan-tuan ni, ini cerita. Maka dia pun datang ke rumah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada pagi itu untuk mengharapkan ada nasihat yang boleh diberikan terhadap isterinya. Tiba-tiba waktu dia datang, dia dengar Sayyidina Umar dijerkau oleh isterinya. Isterinya siapa itu? Ummu Kalsum itu. Isterinya marah kepadanya, dengar suaranya kat luar rumah. Umpama seorang perempuan marah suami lah kan, tuan-tuan boleh tengok sekarang. Kadang orang buat lawak, singa jantan itu takut pada singa betina. Singa betina tu marah, singa jantan tu diam. Ya tuan-tuan ni boleh tengok. Sayyidina Umar kena marah dengan isterinya. Maka orang itu pun di luar rumah mendengar, Allah, macam ni Sayyidina Umar pun kena marah dengan bininya, 2 kali 5 aku. Dia pun beransur nak pergi, tak mau dengar lah nasihat kononnya. Sayyidina Umar keluar rumah, nampak dia sedang bergerak pulang. Sayyidina Umar panggil, Fulan, mari sini. Tadi kau datang sini ya? Kau balik kenapa? Ada apa hal kau datang? Cakap Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, saya datang nak beritahu tentang masalah isteri saya. Saya dengar isteri tuan pun marah tuan, lebih kurang sama. Jadi tak ada benda saya nak minta tolong. Sayyidina Umar kata, duduk dengar cakap. Ini kata-kata hikmah tuan ya. Ini tidak mengurangkan sedikit pun daripada kedudukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai sahabatku, perempuan, isteri kita ni, dia teman hidup kita. Dia basuh baju kita, apa lagi, dia gosok baju kita, agaknya lah bahasa yang mudah kan, masak untuk kita, dia melahirkan anak-anak untuk kita. Mungkin ada benda yang kita bersalah faham dengan dia, dia marah. Waktu dia marah tu kita dengar, mungkin kita pun ada marah dia. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar ni sangat baik untuk kita amalkan tuan ya. Nanti akan tiba satu masa kamu tidak dengar lagi kemarahannya. Sama ada kau mati dulu, dia tidak akan marah lagi kepada kamu tak dengar suaranya, ataupun dia mati dahulu, tak ada orang nak lecture kamu lagi. Maka bersabarlah di atas kehidupan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Mana ada orang yang maksum tuan-tuan? Isteri-isteri Rasulullah SAW pun sampai turun surah untuk menceritakan hal ihwal mereka, jadi panduan kepada kita, bukan mengumpat mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, demikianlah yang boleh kita pelajari tentang perjalanan hidup ini, bahawa ia satu kepastian yang akan berlaku. Buatlah persiapan daripada sekarang ya. Orang yang hebat adalah orang yang buat persiapan, muhasabah dirinya, dan buat persiapan seperti digambarkan dengan qiyamul lailnya, dengan ibadah sedekahnya, dengan Quran yang dibacanya.
ya, dengan baik sangka kepada orang-orang Islamnya. Dan antara perkara yang menyebabkan azab kubur banyak perkara. Dua perkara yang ditekankan Nabi SAW, iaitulah an-namimah dan juga istibra' minal baul. Ada dua benda yang benda ini nampak macam kecil tapi besar impaknya kepada orang sampai dia azab kubur dia. Yang pertama, tidak istinja daripada kencing dengan betul, maka dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Yang kedua, kerana dia mengumpat dan suka menyampaikan cerita. Dia apa dipanggil? Mengadu domba, backbiting, bercerita hal orang. Dengar abang ni cerita orang, dengar abang ni cerita orang. Dan orang perempuan ditegur oleh Rasulullah SAW secara khusus dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, orang perempuan beriman, mukminah salihah, bakal-bakal di syurga. Ingat betul-betul ni pesan Nabi SAW. Orang perempuan ni disabdakan Nabi SAW, jagalah diri kita daripada berkata-kata. Kadang-kadang kita menyebabkan keluarga jadi haru biru. Kita cakap tu benda betul, tapi penyampaiannya boleh menyebabkan salah faham. Kadang benda tu tak perlu disampaikan, tapi disampaikan, lalu kesannya kepada perhubungan kekeluargaan boleh retak, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi ada banyak lagi perkara yang boleh disentuh. InsyaAllah kita akan bincangkan di kuliah akan datang. Perjalanan seterusnya selepas alam kubur, apa lagi perkara yang akan kita lalui. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah.